cara hidroponik. Ya, itu dia. Baik, dan seterusnya kita ingin berkongsi berkenaan dengan topik kita seterusnya. Topik ini agak hangat Ismail ya. Kita akan bincangkannya itu berpoligami adil untuk siapa? Bersama dengan kita saya kenalkan iaitu Tuan Faisaluddin Yusof, Peguam Syari'i. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Raja Sofi dan juga saya kira dalam ya. Saya kira dalam bulan ini banyak kes poligami yang dikelolakan. Kes poligami dikelolakan tu tak banyak untuk bulan ni, tapi ramai sangat orang telefon saya dan tanya pandangan baik lelaki yang berminat ataupun yang perempuan. Lelaki yang berminat wow. Itu persoalannya kerana bukan hanya kita ambil satu dapatan kes yang mungkin sedang tular, tetapi bercerita berkenaan tentang poligami ini. Dia sudah pasti ia diizinkan. Cumanya kalau boleh itu biarlah kita berpasang hanya satu pasangan saja. Kalau seboleh-boleh. Kalau tidak mampu berlaku adil. Dalam konsep poligami sendiri, bagaimana pandangan sosial dan juga pandangan agama dalam menekuni isu poligami ini? Bismillahirrahmanirrahim ya. Raja Sofi dan juga semua penonton, selamat pagi Malaysia ya. Sehari dua ni memang panaslah sikit. Jadi dalam hal begini poligami ni kan, saya rasa semua rakyat kita ni tahulah apa maksud poligami tu ya. Cuma dalam negara kita ni yang hanya boleh poligami ni lelaki Muslim saja. Jadi lelaki yang bukan Islam tak boleh lah ya. Tak ada. Sebab ianya ada merupakan satu kesalahan dari segi undang-undang bagi mereka. Jadi kalau kita tanyalah ya, Raja Sofi sendiri dengan Ismail kan, kita katakanlah kita buat kajian ada 100 orang lelaki dan 100 orang perempuan ya. Kalau kita tanya kepada orang lelaki ni, 100 orang ni, diorang sokong ataupun tidak poligami ni? Saya rasa 100% itu semua akan sokong. Tapi kalau tanya kepada 100 orang wanita, sama ada mereka tu dah berkahwin ataupun masih lagi single, saya rasa nak cari 10 orang pun susah yang akan menyokong poligami ya. Itulah hakikat, maknanya persepsi sosial masyarakat kita berkenaan dengan poligami ini. Walaupun mereka tahu bahawa poligami ini adalah suatu yang dibenarkan oleh agama Islam dan dibenarkan juga perundangan dalam negara ni untuk orang beragama Islam. Cumanya yang menjadi isu ya, maknanya yang menjadi orang kata cerita-cerita yang tak bagus, negatif. Kenapa ramai yang berpandangan negatif, terutamanya kaum Hawa. Kan? Termasuklah isteri saya pun sama. Dia mempunyai pening, pandangan pening. Jangan kata peguam ni terror menguruskan kes orang, rupanya dia nak uruskan diri sendiri pun susah. Sebab isteri dia pun lagi dahsyat daripada dia. Kan? Jadi dalam hal begini sebenarnya hakikatnya adalah kerana masalahnya adalah mereka yang mengamalkan poligami ni, kita tak tuju kepada siapa, kebanyakannya cerita-cerita yang disensasikan itu adalah cerita-cerita yang tak bagus, yang negatif. Jadi itulah secara tak langsung memberikan satu kata polemik di pandangan masyarakat negara kita ni, terutamanya di kalangan orang Melayu, orang Islam, orang dalam negara ini, apatah lagi yang bergelar hawa, isteri dan sebagainya. Jadi itulah masalahnya Tuan, lebih banyak cerita yang negatif berbanding yang positif. Agak sukar untuk kita mencari cerita-cerita yang baik-baik. Cerita poligami ni memang cerita yang hangat. Cerita negatif yang sensasi lagi seronok nak didengar. Jadi itu dipanggil rencam ataupun perkara yang biasa berlaku dalam masyarakat kita ini. Tapi kita jangan pandang negatif kepada poligami ini dan mereka yang mengamalkan poligami. Saya kenal ya beberapa kawan-kawan saya, sahabat saya dan juga bekas-bekas anak guam saya yang mana mereka betul-betul berpoligami. Maknanya alhamdulillah di permulaan tu mungkin ada tentangan lah ya, daripada isteri sedia ada, daripada keluarga isteri sedia ada. Kemudian bila nak poligami yang secara kita panggil gentleman ni, maknanya dia pergi ke mahkamah, dia filekan permohonan poligami itu di Mahkamah Tinggi Syariah, kemudian diserahkan borang permohonan tu kepada isteri sedia ada, kemudian kepada keluarga dia yang baru sebagainya. Jadi dia gentleman, dia dengar kenapa isteri sedia ada ni, dia akan dengar sendiri di depan yang arif hakim kenapa isteri dia sedia ada ni menentang permohonan dia tu. Itu pun dalam hal begini, bila kita dah bagi peluang, hakim dah dengar alasan-alasan yang dikemukakan oleh isteri sedia ada, tetapi bila hakim dah benarkan tu,
Ada juga yang masih lagi tak berpuas hati. Biasalah ya. Tapi alhamdulillah kalau dia melalui proses yang perundangan yang sepatutnya, dia bersikap maknanya bertanggungjawab, menceritakan ya. Memang tak ada isteri ni yang suka dengar kata, contoh ya, saya buat ayat dia. Saya kata kepada orang lain lah, cantik kalau isteri saya dengar, mak mentua saya dengar, takut saya ni. Contoh kan. Standby tu. Lepas solat subuh ke ataupun lepas dalam tengah-tengah mood baik tu, beritahu, sayang abang ni sebenarnya ada hajat besar. Abang nak kahwin lagi ni. Itu pun bila kita bercerita tetap ada rasa tak puas hati. Apatah lagi apabila kita buat perkara tu dalam diam-diam. Dengan memilih berkahwin, ada orang kata menggunakan satu formula ataupun konsep, meminta maaf itu lagi mudah daripada meminta izin kepada saya. Betul ke Raja? Alamak. Awak boleh terima ke kalau suami awak begitu? Betul. Tak betul apa? Boleh terima ke tak terima? Alamak. Tak boleh. Susah nak jawab. Jangan ni live ni tuan. Jadi dalam hal begini, tengok orang juga. Itulah. Jadi dalam hal begini itu yang menjadi konflik ya. Jadi dalam hal begini hakikatnya berbalik kepada apa yang diminta dan ditetapkan oleh agama. Poligami ini hukum asalnya diharuskan ya, tetapi dia boleh jadi sunat kalau isteri kita tu mungkin ada tak mampu memberi zuriat dan sebagainya kan. Kemudian mungkin juga untuk benda-benda lain lah ya, sebagaimana yang ditetapkan dalam agama ya. Jadi dalam hal begini, dalam orang kata bila kita melakukan ataupun melaksanakan poligami ini, saya sebagai seorang peguam yang dah mengendalikan beberapa kes berkenaan dengan poligami ini, saya lihat kalau suami itu seorang yang bertanggungjawab, bersikap adil ya, bertanggungjawab, kemudian dia berani, dia betul-betul berceritakan ni, saya tengok tak ada masalah, walaupun ribut, walaupun badai, walaupun ombak yang datang, walaupun macam mana, dia boleh go through. Dia maknanya dia boleh carry on dengan dia punya perkahwinan. Biasalah. Isteri seorang pun kan tetap ada waktu dia akan juga ribut. Isteri saya ni, abang dia telefon, abang mana bang? Ada, kenapa? Cepatlah balik. Kenapa, rindu ke? Tak ada rindu nak ni marah abang. Rupanya isteri ni bila dia marah, dia apa ni, dia rindu juga kan. Dia nak sparring partner tu. Jadi kalau 2, kalau 3, kalau 4, maknanya lelaki tadi, suami yang ada isteri ramai ni, dia kena betul-betul bertanggungjawab, berani dan juga bersikap adil. InsyaAllah dia akan boleh go terus. Bukan saya nak galakkan poligami ni ya. Ini berdasarkan pengamatan saya di kalangan klien-klien saya, kawan-kawan yang mengamalkan poligami. Yang gagal ada. Kalau mampu gagal. apa salahnya? Apa salahnya? Kalau mak yang mampu, apa salahnya? Satu pun belum. Dah cakap pun. Bersatu dua sekali lah kot. Janganlah macam tu. Tapi betul mak yang macam mak yang cakap mula-mula tadi kan, hajat di hati ni biarlah. Itu yang pertama, itulah yang terakhir. Kan? Kita kalau boleh hubungan kita tu, kita ikut macam mak ayah kita. Kita pun ada anak-anak. Kita kalau boleh biarlah hubungan tu sampai ke alam akhirat dengan. Tapi Allah Subhanahu taala yang Maha tahu ya. Dia yang menetapkan jodoh, ajal, maut, rezeki itu dia. Jadi kita kena terimalah qadar Allah Subhanahu taala ni kan. Ya. Baik, dan tuan, bila kita cakap tentang ialah berpoligami ni kan, ramai juga yang ambil pendekatan untuk berkahwin di luar negara. Jadi apa yang merisaukan adalah hak-hak kepada anak-anak mereka lah. Yang mungkin ada yang mendaftarkan itu okey, tidak menjadi masalah lah. Tetapi yang tidak mendaftarkan itu akan menjadi akan memberi kesan yang cukup besar kepada anak-anak yang akan dilahirkan, status mereka dan sebagainya. Jadi adakah ini adil sekiranya perkara ini berlaku, dan sebagai ibu bapa ataupun pasangan yang berkahwin itu perlu untuk bertanggungjawab kepada perbuatan yang telah pun mereka lakukan. Ya. Sebelum saya respon apa yang Raja tanyakan tadi itu, apa maksud adil ni? Dalam hal begini, apabila para ulama dan fuqaha mentafsirkan definisi adil ni, keadilan ni kepada mereka yang mengamalkan poligami, khasnya kepada suami lah. Apa yang dimaksudkan suami itu wajib berlaku adil apabila dia berpoligami. Yang pertama, adil kepada isteri-isterinya. Isteri-isterinya terutamanya dari segi nafkah, giliran bersama. Kalau ada harta pencarian tu mestilah diagihkan awal kepada isteri sedia ada. Isteri-isteri baru ni kemudiannya kan. Kemudian
bila melibatkan anak, melibatkan anak itu dari segi kasih sayangnya, dari segi nafkahnya, termasuklah apa yang Raja Sofi tanya tadi. Memang ada di kalangan pasangan ni kita tak tahulah apa puncanya dia memilih untuk berkahwin di luar negara, mengikut saluran di dalam negara tersebut. Mungkin antara alasannya nak mempercepatkan proses, tak nak ribut-ribut. Kalau bagi tahu kan dia kata isteri dia ada ni akan kecoh, bising. Bising dalam media sosial, bising pada keluarga dan sebagainya kan. Jadi benda-benda begini nanti lagi kecoh. Jadi mungkin cara terbaik untuk mengelakkan kemudaratan yang besar di peringkat awal, dia memilih untuk berkahwin di biasanya kita ni di paling dekatlah negara jiran dan sebagainya. Tapi yang menyedihkannya, Raja Sofi dengan Nan dan juga sepenuhnya penonton ada yang saya jumpa mereka yang memilih berkahwin di sana dah beberapa tahun ni langsung tak daftar lagi dia punya pernikahan tu dalam negara ni. Ada yang 10 tahun, ada yang baru-baru ni selepas viral berkenaan dengan saya punya satu rakaman berkenaan dengan poligami ni. Ada seorang tu budak perempuan rupanya saya ingatkan dia baru berkahwin di luar negara. Jadi di selatan Thailand. Jadi dia kata boleh tak kalau dia nak bercerai pun di sana juga kan. Saya kata mak ayah ada lagi tak? Ada. Siapa yang mewalikan tu? Ayah dia sendiri. Ayahnya kahwin di mana? Di sana juga. Oh, di sana juga. Kenapa di sana? Sebab rupanya surat beranak dia tu kosong bahagian ayah dia tu. Mana rupanya ayah dia pun kahwin di sana juga dengan dia dulu. Jadi tak pernah didaftar. Jadi isu tu akan berkait. Complicated. Jadi sekiranya tidak diselesaikan di peringkat awal. Jadi dalam hal begini, walaupun ialah kita nak membina masjid bina masjid kita bina sungguh-sungguh. Jangan bina masjid, tangganya tak siap. Tapi masjidnya ada. Macam mana nak masuk masjid? Maksud saya, bila kita kahwin dengan isteri kita dengan betul, cara yang betul, mengikut hukum syarak di negara jiran, balik ke negara-negara ni kena daftar. Pergi ke mahkamah syariah, buat pengesahan, dah disahkan, pergi ke Jabatan Agama Islam, dapatkan sijil, sijil nikah itu. Bila dah dapat sijil, mana-mana je anak yang lahir, sama ada sebelum itu ataupun selepas kita dah daftar di mahkamah, dia dah dapat sijil tu, kita daftarkan surat beranak dia. Memudahkan dia urusan. Mungkin kalau dia perempuan, dia nak kahwin, akan datang, senang, tahu siapa walinya. Yang kedua, kalau nak masuk sekolah ni, saya pun seorang bapa, saya tahu ada borang-borang yang kita perlu isi, ada borang-borang yang kita beri kebenaran kalau dia nak pergi lawatan, kalau nak cabut gigi, nak buat cek kesihatan, semua tu perlu tanda tangan daripada penjaga, ibu atau bapa ataupun bapa. Jadi perkara-perkara ni kita kena bagi. Inilah konsep keadilan sebenarnya, memberi keadilan kepada anak-anak kita tadi. Keadilan dari segi dia mesti ada surat beranak dan ada siapa bapanya yang diiktiraf dalam negara ini. Jadi banyaknya masalah yang berlaku di dalam masyarakat kita ni yang mengambil saya tak katalah mengambil enteng. Mungkin mereka pun tahu kenapa perkara-perkara ni berlaku, tetapi ada sebab-sebab lain lah kot yang kita tak tahu. Cuma saya galakkanlah kepada penonton, jika ada lagi di depan saya ni yang mendengar, yang belum lagi buat perkara ni, silalah cepat-cepat daftarkan di mahkamah syariah dan dapatkan sijil nikah yang betul-betul diiktiraf dalam negara ni. Dan kalau ada anak-anak kita tengok tu surat beranak dia macam mana, kita berilah buat pindaan. Kalau masih lagi kosong, kita buat pindaan di Jabatan Pendaftaran Negara, tunjukkan sijil nikah kita yang sah, itu yang diiktiraf dalam negara ni. Betulkan, biar ada bin, contoh bin Ismail, binti Ismail, contohlah kan. Bukan Ismail ni ni tak ada isteri lagi. InsyaAllah sampai nanti. Tapi tuan ialah setiap negeri kalau ikut undang-undang syariah, enakmen syariah itu berbeza. Dalam konteks ini kita nak cerita tentang pendaftaran perkahwinan itu dan persetujuan untuk poligami itu juga. Persetujuan untuk isteri pertama, banyak kita bincangkan. Status untuk persetujuan isteri pertama itu kalau mengikut kepada negeri-negeri bagaimana? Okey, ini ada salah faham sedikit lah. Salah faham sedikit di dalam masyarakat kita sebenarnya. Ialah kadang-kadang mungkin salah faham itu disebabkan ialah mungkin ada orang macam saya bila berceramah sebagainya, kita gunakan ayat kena dapatkan persetujuan bini apa semua. Hakikatnya tidak begitu. Hakikatnya kita kena minta kebenaran daripada mahkamah, daripada yang arif hakim, daripada mahkamah. Itu institusinya dalam negara ini, ikut perundangannya kena minta kebenaran daripada mahkamah. Tapi
perlu dimaklumkan kepada isteri pertama. Cumanya permohonan itu perlu dimaklumkan kepada isteri pertama ataupun isteri-isteri sedia ada. Tujuannya mahkamah bukan nak tanya awak setuju ke tidak ni, tidak. Mahkamah nak dapatkan maklumat daripada isteri sedia ada, suami awak ni mampu ke dari segi kewangannya, nak tahu. Kemudian dari segi kesihatan. Sebab perkara-perkara ini perlu diketahui oleh mahkamah sebelum mahkamah memberi keizinan, sebab tak nak mendatangkan kemudaratan kepada isteri yang bakal jadi ni. Boleh isteri pertama membuat bantahan kepada? Boleh, tapi dia akan bagi tahulah kepada hakim apa bantahan dia. Contoh ya, suami saya ni gaji sebulan dia 1,000. Ya. Kan contoh saya yang tanggung dia. Macam mana dia nak kahwin seorang lagi, dia nak menanggung isteri dia ada. Ini dah jatuh hukum berdosa kalau dia mendatangkan kemudaratan kepada bakal isteri yang baru. Ya, itu contoh. Kedua contoh juga yang biasa, suami saya ni ada penyakit kencing manis, ada macam-macam penyakit kencing manis ada, sakit jantung ada. Suami saya ni mandul sebagai contoh perkataannya. Jadi macam mana dia nak kahwin dengan lain, boleh mendatangkan kemudaratan. Dia sendiri pun ada penyakit berjangkit sebagai contoh. Ini fakta-fakta material yang perlu dimaklumkan kepada hakim supaya hakim dia buat keputusan yang adil, sebab dia nak menegakkan keadilan dan tidak nak mendatangkan kezaliman ataupun kemudaratan kepada bakal isteri yang baru. Isteri yang baru mungkin tak tahu, dia tahu benda yang harum je, yang manis, yang wangi kan. Tapi dia tak tahu apa dalam rahsianya. Isteri sedia ada dah duduk 10 tahun, 20 tahun bersama, dia tahu luar dalam kata orang Perak kan. Luar dalam dah tahu rahsia dan sebagainya. Jadi itu tujuannya. Tapi jangan pula kata saya tak setuju dengan perkahwinan yang dipohon oleh suami saya sebab dia tak adil dalam memberikan kasih sayang kepada saya. Sebagai contoh. Itu sukar sikitlah kita nak imbang kan. Tapi kalau dalam bentuk yang dari segi macam nafkah, dari segi contoh kesihatan, itu sangat penting dan sangat material yang perlu dimaklumkan kepada yang ahli hakim. Mungkin inilah proses-proses yang menyebabkan ramai di kalangan lelaki kata ni lambat sangat ni. Macam-macam. Jadi itulah mungkin yang memilih macam yang Raja Sofia tanya maklumkan tadi, ada jalan pintas. Jadi perkara begini saya fikir kita sebenarnya kalau kita nak bina masjid, kita binalah dengan elok-elok. Kalau kita nak ambil anak orang, kita buatlah dengan elok-elok. Walaupun di peringkat awal agak sukar, tapi insya-Allah bila dibenarkan oleh mahkamah akan ada kata keberkatannya, akan ada orang kata kemudahannya. Sebab kita nak membina masjid, memang susah nak membina masjid ni kan, bukan senang. Kena lantik kontraktor, kena kumpulkan duit, kena makan hari, berpeluh, berpanah, kena simen lah bancuh. Begitulah macam kita nak bina rumah tangga yang orang kata yang harmonis ni. Orang perempuan ni dia ada waktu yang dia seronok, ada waktu yang tiba-tiba kita pun tak faham, tiba-tiba pula dia hujan lebat ni. Ribut kan, ribut monsun. Saya dengan isteri saya ni dah 20 tahun, 20 tahun perkahwinan kan. Saya belum lagi mengenal sepenuhnya siapa isteri saya sebab dia perempuan kan. Itu proses kita nak mengenal kan. Tiba-tiba kita balik dia marah kita. Kenapa ni? Rupanya dia emosional tengok cerita drama tu. Suamilah terpalit sikit. Ramalan cuaca perlu lebih tepat. Alright. Terima kasih Tuan Faisal kerana bersama dengan kami. InsyaAllah kita tidak ada ruang masa yang banyak. Kalau ada kesempatan lagi mungkin kita akan bersama lagi dengan Tuan Faisal untuk bercakap lebih lanjut dengan topik-topik yang lebih menarik dan insya-Allah yang lebih dekat di hati pendengar-pendengar kita. Ya, insya-Allah. Baik, terima kasih sekali lagi Tuan. Sama-sama. Dan seterusnya kita akan berehat seketika, insya-Allah kembali nanti banyak lagi topik akan kami sajikan kepada anda selepas ini. Tidak harus